Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Putri Anissa binti Ahmad. Saya daripada Fakulti Sains Serta Pendidikan Sains Sukan iaitu di Universiti Teknologi Malaysia. Hari ini saya akan menerangkan tentang topik tingkatan 2 iaitu penyalahgunaan bahan. Standard pelajaran yang pertama, kita akan mengetahui dulu apakah itu penyalahgunaan bahan. Apakah bahan yang kita masukkan? Okey, bahan yang kita masukkan itu adalah seperti arak, dadah dan juga gam. Bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang boleh menyebabkan ketagihan kepada seseorang. Okey, penyalahgunaan bahan ini juga akan menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan dan memudaratkan diri. Penyalahgunaan bahan ini juga ada salah di sisi undang-undang negara. Yang pertama adalah risiko penyalahgunaan bahan fizikal. Risiko penyalahgunaan bahan yang pertama adalah menyebabkan gangguan pada fungsi otak. Yang kedua, menyebabkan kegagalan fungsi dalam sistem saraf, jantung dan juga otot. Yang ketiga adalah mata menjadi merah. Yang keempat pula adalah menyebabkan tubuh badan menggigil dan juga penampilan tidak terurus. Seterusnya, kita masuk pula kepada risiko penyalahgunaan bahan di dalam sosial. Risiko yang pertama adalah seorang itu tidak akan bertanggungjawab kepada keluarganya sendiri. Yang kedua, ia akan bersifat pemarah dan akan menyebabkan pemecah belahan di antara keluarga kerana ia akan melakukan keganasan atau memukul ahli keluarga sendiri. Yang ketiga, ia akan disisih oleh keluarga dan masyarakat. Yang keempat, ia akan lebih suka mendiri. Kita akan masuk kepada risiko penyalahgunaan bahan kepada mental dan emosi. Ia dikenali sebagai kesan psikologi. Seseorang itu akan berasa seronok, hayal, terangsang dan berhalusinasi. Ia dikenali juga sebagai euforia. Seseorang itu akan kehilangan kewarasan seperti tidak dapat berfikir dengan baik dan juga tidak mampu mengawal diri mereka. Selain itu, mereka juga akan lebih bersifat pemarah dan mendorong mereka kepada melakukan perkara-perkara yang ganas. Seterusnya, kita masuk kepada kemahiran kecekapan untuk menangani risiko penyalahgunaan bahan. Yang pertama adalah kesedaran diri. Kenapa saya menyatakan tentang kesedaran diri? Kerana ia ada aspek penting seseorang itu untuk menangani masalah penyalahgunaan bahan ini. Kerana jika ia mempunyai kesedaran diri, maka ia tidak akan melakukan penyalahgunaan bahan. Yang kedua adalah pendidikan penyalahgunaan bahan. Hal ini demikian kerana ini adalah langkah paling awal dalam mencegah penyalahgunaan bahan. Sekiranya kita mencegah ia daripada awal dan memberi pendidikan lebih awal kepada pelajar ataupun murid kita, jadi mereka akan tahu kesan negatif tentang penyalahgunaan bahan. Hubungan kekeluargaan dan interpersonal juga adalah penting untuk menangani masalah penyalahgunaan bahan ini. Kenapa saya kata penting? Kerana kita memerlukan mereka untuk mengambil berat, bertanggungjawab ke atas diri kita dan juga mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara negatif ini. Seterusnya juga, keluarga itu perlulah lebih penyayang dan kita juga perlu ada komunikasi yang baik antara keluarga. Sekiranya kita ada masalah, kita boleh menceritakan kepada keluarga dan bukannya mengambil bahan-bahan terlarang ini untuk menghilangkan rasa stres, untuk berhayal dan untuk berseronok. Yang terakhir adalah Malaysia itu sendiri, iaitu badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan boleh mengambil inisiatif untuk membuat program-program yang memberikan kesedaran kepada orang sekeliling ataupun masyarakat untuk berhenti menggunakan bahan-bahan yang terlarang ini untuk melepaskan stres ataupun untuk berseronok. Bagi faedah apabila kita tidak terlibat dengan penyalahgunaan bahan pula adalah yang pertama, tubuh badan menjadi lebih sihat iaitu daripada segi mental dan emosi. Yang kedua, kita akan menjaga keuangan keluarga kita dan keluarga akan menjadi lebih bahagia dan prestasi akademik kita akan menjadi semakin meningkat.
prestasi kerja kita juga semakin meningkat dan kita akan melahirkan masyarakat yang lebih sihat dan berwawasan.